Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Sihat? Alhamdulillah, Ustazah dapat lagi bersama dengan anak-anak semua untuk kelas PDPR Tasawuf Islam pada hari ini. So, hari ini kita nak belajar apa anak-anak? Okey, Ustazah nak sambung tajuk akidah menurut Islam untuk pelajaran yang kedua, tapi untuk subtopiknya 1.2.3 iaitu kepentingan amalan akidah menurut Islam. Okey. Apa pentingnya kita beramal dengan akidah yang menurut Islam? Amalan akidah kita menurut Islam. Apa pentingnya? Alright. Pertama, anak-anak, kita lihat di bawah subtopiknya, di bawah tajuk tu adalah kepentingan pelaksanaan amalan akidah menurut syarak. Apa pentingnya melaksanakan amalan akidah menurut syarak? Maksudnya kita melaksanakan amalan akidah yang berdasarkan syarak. Anak-anak ingat lagi pelaksanaan amalan akidah tu sebelum ini Ustazah dah pun terangkan pada video sebelum ini, iaitu amalan akidah yang benar dia ada 4. Pertama, dia berdasarkan tauhid, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia mesti bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, apa saja amalan kita mestilah berlandaskan iman, ilmu dan juga amal. So, apa saja amalan kita mestilah berlandaskan apa anak-anak? Berlandaskan iman, berlandaskan ilmu dan juga amalan kita. So, yang keempat, iaitu amalan akidah yang benar ini ialah mestilah berpegang dengan dalil, bukti. Bukti itu diambil daripada dalil nakli dan juga dalil akli, berdasarkan wahyu dan juga berdasarkan pemikiran yang sihat, benar. Okey. Kalau kita lihat di situ, itu adalah amalan akidah yang benar. So, apabila kita lakukan itu, maka ianya menjadi syarat utama amalan dan juga perbuatan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya ialah apabila kita melakukan ataupun kita mempercayai bomoh, iaitu tidak berdasarkan tauhid lah kepada Allah. Bomoh boleh menyembuhkan kita sakit. Contohnya, dah lama aku sakit, bertahun-tahun dah aku sakit, dah ramai orang dah aku berubat. Tapi dengan bomoh ni, baik nyakit, baik sakit aku contohnya. Kita terlupa yang sebenarnya menyembuhkan sakit kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bimbang. Perbuatan kita itu tidak berdasarkan kepada amalan akidah yang benar, iaitu semua kesembuhan, semua kebaikan dan keburukan itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala amalan baik kita mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana perbuatan syirik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Okey, tidak berlandaskan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu anak-anak. Sama juga kalau kita melakukan sesuatu itu tidak kerana Allah. Contohnya, kita melakukan solat, tapi kita melakukan solat adalah kerana makhluk. Ataupun kita melakukan sedekah kerana makhluk. Maka amalan kita tadi, walaupun baik, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita melakukan kerana orang lain, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh anak-anak? Jadi amalan akidah yang benar ini penting sebagai syarat utama amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kedua merupakan benteng daripada perkara syirik, khurafat dan juga bid'ah. Anak-anak tahu apa itu syirik? Syirik macam tadilah perbuatan menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan sesuatu. Sedangkan Allah tidak sama dengan makhluk. Khurafat ialah perbuatan karut yang kononnya ada kena mengena dengan Islam tapi hakikatnya tidak. Okay, bid'ah adalah perkara yang diadakan, yang tidak dilakukan, perkara yang berbentuk keagamaan lah, yang tidak dilakukan oleh, tidak ada contoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat. Itu adalah bid'ah. Sebab kalau kita dah tahu perkara itu, sebab kita dah tahu kan amalan akidah yang benar macam mana, berasaskan tauhid, mesti berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ianya akan menjadi benteng daripada perbuatan syirik, khurafat dan bid'ah. Contohnya, kita melakukan, ada orang mengatakan puasa 1 Rejab itu mendatangkan pahala cukup besar. Tetapi apabila kita tahu berdasarkan dalil nakli dan juga berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah,
perkara itu tidak dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia kena menyekat diri kita daripada melakukan perkara tersebut. Bukan bermakna puasa itu tidak baik, tetapi oleh kerana itu adalah perkara yang tidak dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tidak lakukannya, kan itu adalah perkara bid'ah. So kita ambil perkara yang dibuat oleh Rasulullah, iaitu melakukan puasa sunat pada hari Isnin dan Khamis, atau melakukan puasa sunat seperti Nabi Daud, ataupun melakukan puasa seperti pada hari-hari putih. Maka itu dibuat oleh Rasulullah, maka kita ikut. Kenapa? Kerana kita tahu ianya bersumber daripada As-Sunnah. Maka begitu anak-anak, ia akan menjadi benteng daripada melakukan perbuatan syirik, khurafat dan juga bid'ah. Baik, yang ketiga ialah tunjang kekuatan umat Islam. Kerana pegangan akidah yang dilakukan dengan ilmu, iman dan juga amal ini akan menjadikan umat Islam tidak mudah dipengaruhi. Sebab apa? Sebab dia dah beriman betul-betul, dia dah ada ilmu pasal tu, dan dia beramal pula dengan ilmu yang dipelajarinya itu. Maka seseorang yang beriman tadi dan berilmu, dia pasti yakin, dia pasti tahu apa yang dilakukan. Contohnya, apabila orang itu beriman dan berilmu, apabila dia melakukan kesalahan, dosa, maksiat, dia akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia tahu dengan iman dan ilmunya tadi, dia beramal pula, dia cepat-cepat bertaubat supaya Allah mengampunkan dosa-dosa dan kesilapannya tadi. Dia tak perlu melambat-lambatkan taubat, kerana dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosanya. Dengan ilmunya dia tahu Allah mengampuni dosanya, walau sebesar mana dosanya, Allah akan mengampuni dia. Dia tak akan putus asa, dia tak akan patah semangat dengan dosa yang dilakukannya, kerana dia tahu Allah menerima segala taubatnya. Okey. Jadi anak-anak, kalau orang yang mempunyai iman, mempunyai akidah, mempunyai iman, ilmu dan amal ini, dia akan tidak mudah dipengaruhi oleh makhluk. Dia tidak akan mengorbankan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata untuk memenuhi kehendak makhluk atau manusia yang jelas bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, kalau sebagai seorang murid yang mempunyai amalan akidah yang baik, maka dia tidak akan mudah dipengaruhi oleh kawan yang rosak akhlaknya. Contohnya, kawan yang ajak merokok, kawan yang ajak berpelesiran, mengambil dadah. Kenapa? Kerana dia tahu perbuatan makhluk tadi, ajakan makhluk walaupun kawan baiknya sendiri, adalah jelas bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu anak-anak, dia akan menjadi tunjang kekuatan umat Islam daripada mudah dipengaruhi oleh anasi-anasi yang tidak baik. Baik, seterusnya yang keempat ialah kepentingannya ialah berpegang dengan amalan akidah yang benar, beroleh rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu apa sahaja kepatuhan kita kepada perintah dan meninggalkan larangan Allah ini pastinya akan mendapat rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi berkait dengan akidah yang menjadi asas kepada penerimaan amal perbuatan kita. Contohnya, ketidakyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mana-mana yang terkandung kepada dalam rukun iman ataupun yang terkandung dalam kitab Al-Quran menyebabkan amal ibadat kita hanya sia-sia sahaja. Kita buat amal ibadat tidak dinilai baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita tidak berpegang kepada akidah tadi, ataupun kita menolak mana-mana yang terkandung dalam rukun iman tadi. So, untuk beroleh rahmat dan keberkatan daripada Allah, kita kena berpegang kepada atau beramal dengan akidah yang benar. Yang kelima, dapat membentuk jati diri sebagai Muslim sejati. Sebab apa? Sebab dengan amalan akidah yang dilakukan membolehkan terzahirnya watak Muslim yang sebenar. Dia akan tengok melalui akidah itu, dia akan dapat beramal dengan akidah yang dia tahu itu, dia berpegang dengan syariat daripada hasil daripada akidah yang benar tadi. Bukannya Muslim setakat nama sahaja, tapi amalan sebagai seorang Muslim langsung tak ada. Contohnya, tak pernah solat, tak pernah tutup aurat, tak amanah dengan kerja, malas dalam bekerja, hidup dipenuhi dengan kelalaian dan kemaksiatan semata-mata. So, kita tak nak macam tu. Kita nak Muslim yang lahir itu adalah Muslim yang penuh dengan jati diri Muslim sejati, iaitu kesan daripada akidah yang benar tadi. Namun
dengan amalan akidah ini, kita nak lahirkan Muslim yang taat kepada Tuhannya. Dan semua perintah yang Allah perintahkan itu dibuatnya, dan dia akan tinggalkan semua larangan Allah dengan penuh keikhlasan. Bukan kerana kepentingan tertentu, tapi dia buat tu lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Buat kerana Allah Ta'ala itu adalah menunjukkan dia mempunyai nilai akidah. Maka begitu anak-anak, jati diri akan terlahir apabila kita berpegang dengan amalan akidah yang benar. Okey, dan yang terakhir ialah penentu kebahagiaan dunia dan akhirat. So, perlu difahami kita sebagai orang Islam, penentu kebahagiaan bukan diukur dari sudut material atau zahiriah sahaja. Kerana berapa ramai orang yang banyak hartanya tapi sentiasa berasa tak cukup dan tak pernah puas. So, bila tak pernah puas, hatinya tak akan tenang. So, berapa ramai orang yang popular, ramai follower, tapi terkenal, tapi akhirnya kadang-kadang mati membunuh diri. Kerana apa? Kerana tidak bahagia jiwanya. Jadi, apabila kita memiliki akidah yang benar dan beramal dengannya, hati kita akan rasa cukup tenang. Dan kita yakin segala apa yang tersusun dalam kehidupan kita, buruk ataupun baik, semuanya adalah yang terbaik untuk kita. Walaupun zahirnya nampak macam tak baik, tapi sebenarnya kita yakin susunan Allah itu adalah yang terbaik. Tapi bukan bermakna kita hanya mengharap bantuan daripada Allah semata-mata, ataupun kita hanya mengharap sahaja tanpa usaha, tidak. Tapi kita tetap berusaha. Setelah berusaha, kita bertawakal dan kita menerima segala ketentuan yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, redha tadi mendatangkan rasa bahagia di dunia, dan pastinya redha tadi juga akan membawa redha Allah. Bila kita redha dengan Allah, Allah redha dengan kita. Dan bila Allah redha dengan kita, ia akan membawa kebahagiaan kepada kita dunia dan juga akhirat nanti pastinya. Pastinya kebahagiaan di akhirat ialah beroleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah penentu kebahagiaan kita yang hakiki. Jadi berpeganglah kepada akidah yang benar untuk memastikan kita bukan sahaja bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat nanti. Baik anak-anak, itu adalah kepentingan kita berpegang kepada amalan akidah yang benar. Ada 6 perkara. So, alhamdulillah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semua. Jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.